Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama-sama dengan Abang Hajar. Sebentar lagi kita nak tengok secara live bagaimana dan apakah khasiat kelebihan berbekam dengan rawatan-rawatan yang lain. Jom. Okey. Okey. Jom kita tengok saksikan apakah kepentingan dan kelebihan kita berbekam. Berbekam ni adalah antaranya adalah amalan dahulu kala, kan? Sejak daripada ribu-ribu tahun, sejak orang-orang dahulu lagi, zaman Fir'aun pun dah amalkan bekam. Apatah lagi sekarang, datang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengiktirafkan bekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah iktiraf bekam, berbekam ni. Sehingga kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' dan Mi'raj, ketika itu malaikat Allah Ta'ala perintah, malaikat beritahu, suruhlah umatmu berbekam. Jadi apakah kelebihan bekam? Dan sejauh mana kelebihan dan kepentingan berbekam? Berbekam ini akan membantu mengeluarkan darah yang berpenyakit. Dikatakan selalu, kita dengar selalu, darah kotor, darah yang rosak. Ini antaranya disebut oleh masyarakat hari ini. Jadi sebenarnya ini adalah membantu mengeluarkan penyakit daripada tubuh badan kita. Antaranya banyak khasiat, nanti kita saksikan sambil-sambil saya Hajar Maidin dari Pulau Pinang, kita saksikan sejauh mana kehebatan dengan secara langsung bekam pada tubuh badan sendiri. Jadi hari ini adalah antaranya hari-hari yang digalakkan bekam. Okey, boleh teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini poin yang pertama di antaranya, selalunya boleh, insya-Allah. Digalakkan kita sapu minyak zaitun. Sebab bekam ada beberapa bekam. Ada bekam disebutkan bekam angin. Ada yang sebut bekam untuk urutan. Dan ada juga bekam yang sebenar adalah bekam mengeluarkan darah. Darah berpenyakit, darah kotor, darah yang rosak dalam tubuh badan kita. Macam ibarat contohlah, kan, kita tengok kita punya kereta lah, kereta kita. Kereta, walaupun kereta baru pun perlu juga setiap 1000 cc ataupun seterusnya 5000 cc ataupun 10,000. Setiap kita punya kenderaan kita dah guna dah. Jadi kita perlu servis. Macam itulah dia akan dapat daripada tubuh badan kita. Siapa yang bekam, dia akan faham. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang belum berbekam ataupun yang dah bekam, dia akan fahamlah kelebihan bekam. Di antaranya ada poin dalam badan kita. Poin-poin yang begitu banyak dalam badan kita. Kita akan sambil-sambil itu kita boleh menerangkan tentang bekam ini. Okey. Jadi ini hari ada tanggal ke-19 Muharram. 19 Muharram kita bekam. Di antaranya tarikh-tarikh lah 17, 19 dan 21. Okey. Kita akan letak poin. Ini antara poin-poin lah
yang penting, iaitu di atas kepala, ubun-ubun. Oleh kerana tak potong rambut, tak cukur rambut, jadi untuk letakkan di atas kepala ni, dia perlu cukur rambut, botak, lincin, baru boleh. Baru boleh. Di antaranya ada 8 poin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi pernah buat 8 tempat. Tadi kita beritahu malaikat perintah, wahai Nabi, serulah umatmu berbekam. Berkali-kali serulah umatmu berbekam. Apakah maksud bekam? Dan antaranya maksud bekam ialah mengeluarkan darah penyakit. Ada banyak kelebihan dia. Di antaranya berbekam. Ni kita dah masukkan 3 cup dah. 3 cup yang kita letak di kepala, di badan kita. Kita saksikan keajaiban berbekam. Jadi kawan-kawan yang ada di sekarang ni dalam alam maya, dia ada di wall, boleh kita tag kawan-kawan kita ke, ataupun kita share ke, kita komen ke, apa-apa soalan kita nak tuju di sini, boleh juga sambil-sambil itu kita boleh kemukakan kepada anda. Kita boleh komen, kita boleh tanya soalan-soalan. Jadi inilah di antaranya. Nak bekam, letak di sini untuk point untuk kita punya iaitu tempat empedu, iaitu yang insulin yang membakarkan gula. Ya, boleh dekat sini, kawasan sini, nak menunjukkan betapa hebatnya berbekam ini. Selagi kita tak berbekam, selagi itu kita tak akan rasa. Ramai di antara kita takut bekam. Sakit orang katanya. Bukan sakit tuan-tuan. Sebenarnya kita macam overhaul lah kan. Overhaul kereta. Jadi kita tengok, saksikan. Tengok. Masya Allah, tabarakallah. Bekam ni, Masya Allah. Nurul Mardia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini untuk orang-orang dewasa lah. Berbekam untuk orang-orang dewasa. Baik untuk berbekam, untuk mengeluarkan. Jadi daripada kajian Jepun, tuan-tuan, cerita sikit kajian Jepun yang mana sumber penyakit dalam badan kita dikatakan lebih kurang 20% daripada sumber darah kita. Darah kita lah. Selagi darah kita sihat, walaupun umur kita lanjut lah, maksudnya umur kita lebih lah kan, lebih daripada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ini menunjukkan kalau darah kita sihat, baik, lancar, maka kita ni macam anak muda. Kalaulah kita ni umur kita muda, tapi pengalian darah dalam badan kita tak elok, tak lancar, tak baik, maka kita ni seolah-olah seperti orang tua. Macam kereta lah tuan-tuan dan perempuan. Kereta kita, kalau kita tak overhaul, tak servis lah, bukan overhaul, tak servis kalau kereta, lama-kelamaan prestasi kereta itu akan menurun. Dan macam tu jugalah. Jadi kita sebaik-baiknya bagi orang yang dah meningkat umur lebih ke orang 40 ke atas, dia sebaik-baiknya sebulan sekali. Bagi bawah pada situ bolehlah 3 bulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Atau bagi orang-orang yang ada memiliki penyakit-penyakit yang kronik ni, boleh digalakkan dia ambil setiap bulan ataupun 2 minggu sekali bagi kronik. Boleh rujuk pakar-pakar, boleh tanya tentang kelebihan bekam. Jadi banyaklah khasiat dia bekam. Banyak khasiat dia. Sehingga ada sejak daripada zaman dulu lagi, kuno lagi dah amal dah, zaman Fir'aun pun dah amal dah, datang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengiktirafkan bekam. Sahabat-sahabat pun dia ada ahli-ahli bekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ahli, ada tukang bekam, ahli bekam, bukan tukang ya, ahli bekam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada 2 orang ahli
bekam. Satu untuk diri dia, satu lagi untuk keluarga dia. Bila mereka pergi ziarah, jumpa orang sakit, maka akan digalakkan berbekam. Tak bekam, mereka tak akan gerejak. Macam tu punya penekanan diberi di waktu zaman sahabat dahulu. Macam tu punya bekam. Turunnya penyakit, bersama penyakit turunlah penawar bersama dia. Jadi rawatan bekam ini adalah antara alternatif yang terbaik di dunia. Jadi kalau kita tengok, kita letak di badan kita, nanti kita akan beritahu tentang berapakah poin dalam tubuh badan kita. Dalam tubuh badan kita ada lebih kurang 360 poin. Macam sendi kan, di sebelah hadis kan, ada 360 sendi. Setiap sendi kita perlu sedekah. Solat duha adalah sedekah. Jadi kita perlu sedekah kan. Jadi macam itulah. Dalam 360 ni, jadi dalam badan kita pun ada 360 poin. Ada tempat-tempat yang tak boleh kita berbekam. Ada beberapa tempat lah. Kita nanti akan beritahu sentuh sikit kalau kita sempat. Kita akan beritahu lah, kita akan tunjuk tempat-tempat yang tak boleh bekam. Yang boleh bekam di antaranya, inilah kita nampak di belakang nanti ada 8 lagi. Jadi ada 180 di depan, ada 180 di belakang bekam. Jadi bolehlah share dulu. Kalau yang tak share, jadi rugilah, ramai orang tak tahu tentang kelebihan bekam. Ramai orang tak tahu tentang kelebihan bekam, kepentingan bekam. Kelebihan dia bekamnya adalah diantaranya dia mengeluarkan darah yang kotor, darah yang berpenyakit, darah yang rosak. Masa yang sama juga dia menyihatkan tubuh badan kita, meringankan tubuh badan kita, melancarkan pengaliran darah kita. Sebab apa? Di poin-poin ini dia akan terhimpun. Dikatakan seperti toksin, dia akan himpunlah di poin-poin yang saya sebut tadi tu. 180 poin di depan, di belakang ni dia akan himpun dan dia akan kurang lancarnya darah kita. Bila kurang lancar darah kita, apa akan berlaku? Maka kita akan mula sakit lah. Pening kepala, sakit kepala, pusing kepala. Boleh pusing kepala? Pusing kepala bagus ya. Saya pun suka kalau kepala saya dipusing. Boleh lihat belakang. Sekarang tak boleh lihat belakang ni. Boleh tengok macam ni saja. Jadi di antara itulah puncanya sakit kepala, sakit bahu, sakit lengan kita, tangan kita, sakit pinggang, sakit badan, sakit kaki, sakit lutut, sakit tumit, tangan kita sekerap kebas, tangan kebas, kaki kebas. Sebab ni punca dia, pengaliran darah kita tak elok. Sebab dah tercemar, darah kita dah ada masalah. Disebabkan apa? Disebabkan kita makan lah. Daripada pagi sampai malam kita dah berdaya, kita dah makan benda-benda yang semuanya menyebabkan darah kita masalah, tubuh badan kita masalah. Kan? Dengan kolesterolnya, dengan sterolnya, dengan berminyak, berlemak, berpunca jadi kolesterol. Jadi kolesterol ada yang kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Jadi di antaranya dia akan blok lah, dia akan sekat pengaliran darah kita. Pengaliran darah kita tak lancar, tak flu, tak lancar. Jadi kita perlulah dengan lancar. Sehatnya anak-anak muda kita tengok sebab darah dia lancar, darah sihat. Kita dah berumur macam ni, kita kuranglah sihat sebab darah kita tak elok. Darah elok, Masya Allah, tengok muka berseri-seri. Muka berseri-seri, badan kita pun sihat, tubuh badan kita pun sihat. Dan di antaranya juga dia akan menajamkan pemikiran kita. Dia akan menajamkan penglihatan kita. Penglihatan kita akan tajam. Orang yang bermasalah, masalah penglihatan, boleh sangat galakkan dibuat bekam. Jadi dia akan keluarkan. Boleh. Lebih masa dah. Jadi ini masa untuk cukup untuk kita keluarkan kembali cup yang tadi kita letak ni. Dikatakan cup tadi tu cupping. Ini di antaranya yang di modern sikit lah. Zaman dulu Nabi SAW
Lepas letak ada yang kata tanduk kan, dan pelbagai lah kan. Yang lepas-lepas itu di negara China, orang-orang China dia gunakan cup, gelas, diletakkan. Letakkan, boleh teruskan. Ni tukang bekam ni dia malu sikit, tak nak bagi nampak. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Kita tengok gatainya badan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut lawan jam. Angka yang ganjil. Kalau yang pakar, ada yang dia gunakan pen, tulis seperti nama Allah. Alif, Lam, Ha. Ini teknik lah. Ini jarang orang sebut. Nama Allah diletakkan. Di antara syarat untuk berbekam, dia perlu berlapar 2-3 jam dahulu. Sebelum dia kena lapar lah, dia tak boleh makan. Macam contoh tadi sekarang ni saya nak buat ni, saya tak makan lah. Tak makan tengah hari. Tak boleh makan tengah hari. Dan lepas tu pula kena sihat tubuh badan. Tak boleh sakit. Tak boleh rasa ada demam ke, tak boleh demam. Tubuh badan perlu sihat. Perlu ambil istirahat yang sihat. Kita perlu sihat untuk nak bekam. Dia seperti macam kita masuk bilik bedah. Apa agama syarat dia? Tak boleh makan, tak boleh minum. Macam itulah lebih kurang. Kita perlu dalam keadaan yang lapar. Lapar ini antaranya dia akan dapat kesan yang sangat-sangat baik. Berapa orang di antara kita ni yang dah telah bekam? Berapa ramai lagi orang yang belum bekam lagi? Berapa ramai orang dah percaya dengan bekam? Dan berapa ramai orang ni dah buat bekam? Percaya, buat, seterusnya. Result, kita perlu pada result. Oh, sangat-sangat gatal di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab darah dah mula mengalir. Kita walaupun kita ni, kita faham tentang bekam. Contoh Abang Ajar ni dah terlibat dalam bekam lebih daripada 10 tahun. Pernah buka klinik bekam kan. Oleh kerana sambutan daripada orang kita ni kurang memuaskan, maka dah tutup dah. Ni cerita sebelum ni ya. Belajar bekam dengan beberapa guru. Pernah berguru dengan seorang guru yang pernah belajar di Kuwait. Jadi di antaranya memanglah sangat luar biasa tuan-tuan. Ajib. Kita letak kap yang beberapa kap ni, kita tengok keajaiban dia. Bukan semua kap dia keluar darah yang sama, banyak. Tak keluar darah yang sama banyak. Ada kap kita tengok darah keluar banyak, ada kap dia keluar sikit, ada kap dia keluar sikit saja. Sepatutnya kalau kita ikut logik kita, kepala otak kita, bila kita pump, kita letak kap kan, lepas tu kita vacuum dia, kita paksa macam kita vacuum, sepatutnya dia perlu keluar darah yang sama banyak. Tapi ini tidak. Dia hanya akan keluar darah yang mempunyai masalah, darah yang berpenyakit, darah kotor. Ini saja yang akan keluar. Ini keajaiban dia. Masya Allah, Masya Allah. Keajaiban dia. Sebab dia hanya keluar yang bermasalah saja. Tak bermasalah dia tak akan keluar. Tak bermasalah dia tak akan keluar. Dia keluar yang ada masalah sahaja. Jadi perlulah macam kita dah berumur ni, setiap bulan digalakkan kita bekam. Bekam. Mengeluarkan. Macam tadi saya beritahu, ibarat macam servis kereta. Selepas servis kereta, macam mana power enjin dia. Macam itulah power enjin kita akan dapat. Kita akan lebih sihat. Semua kita buat. Tadi dalam berubat ni dengan kita ada beberapa, lebih kurang ada 10 cara
berbekam yang dianjurkan dalam syariat, dalam agama. Pertama, kita berubat dengan iman. Macam mana kita berubat dengan iman? Berubat dengan iman, kita perlu ambil madu lebah. Amalkan madu lebah. Madu lebah. Sebab Allah Ta'ala perintah dalam Quran surah An-Nahl ayat 6, 8, 6, 9 sebut tentang madu lebah. Dan sebutkan adalah penawar untuk manusia. Jadi bila kita ambil madu lebah, kita makan, dengan secara tak langsungnya kita telah masukkan kalam Allah dalam tubuh badan kita. Janganlah ambil madu lebah yang ada dekat pasaran yang di luar sana. Kan? Kita kena tengok tahap kualiti tu. Nak dapat kualiti, hubungi Abang Hajar, insya-Allah. Jadi kita perlu ada madu lebah yang berkualiti. Macam ni. Tengok madu lebah ni. Ini madu lebah, pengeluar madu yang terbesar di dunia. Syarikat yang mengeluarkan madu ni adalah pengeluar madu yang terbesar di dunia. Madu ni sangat baik untuk kita. Walaupun kita ada penyakit kencing manis sekalipun. Ini memang dalam kajian lah. Satu profesor telah buat kajian tentang madu lebah ni. Jadi sangat baik. Jadi bukan nak cerita pasal madu, kita nak cerita pasal penawar yang Allah sebut dalam Quran. Yang pertama dengan merawat dengan iman, iaitu dengan kalam Allah, firman Allah. Firman Allah SWT berubat dengan madu lebah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, berubat dengan amal dengan solat, berubat dengan solat hajat, solat dengan solat perantara solat ni Allah Ta'ala akan bagi. Khusus kita buat solat. Kalau ada kronik, kalau ada masalah boleh hubungi Abang Hajar. Boleh kita bagi guide macam mana kita nak berubat dengan iman, berubat dengan amal, solat. Macam kita makan ubat lah. Tiap-tiap hari kita makan ubat. Bila jumpa doktor kata apa? Anda makan dah ubat. Macam mana makan? Doktor akan consult balik. Kita balik rumah dah, kita dah lupa dah cara kita nak makan ubat. Kadang-kadang kita makan sekali, 2 kali, 3 kali, kita kadang-kadang kita lupa. Jadi kita ni biasa manusia, tak betul-betul serius. Macam itulah juga. Solat ni istiqamah kita buat solat hajat 2 rakaat untuk yang berpenyakit kronik ni. Jangan risau, jangan takut. Yang bagi penyakit Allah, yang bagi penawar, Allah Ta'ala turunkan penyakit bersama dia penawar. Okay, insya-Allah kita istiqamah kita buat 2 rakaat paling kurang. Istiqamah untuk penyakit apa sekali, besar sekalipun, kronik sekalipun, demam dengan kanser ataupun COVID, sama juga bagi Allah SWT. Yang bagi siapa? Allah. Yang sembuhkan kita pun Allah SWT. Jadi kita kena buat. Berubat dengan amal puasa. Puasa adalah sebaik-baik penawar, treatment yang baik. Lepas tu kita sedekah, bagi sedekah, mengeluarkan sedekah. Banyak lagi penyakit, tinggi lagi penyakit, besar lagi penyakit, beratnya penyakit, lagi kita bagi mengeluarkan lagi banyak dia akan keluar. Sedekah adalah menggugurkan penyakit, mengeluarkan penyakit. Kita kena sedekah, rajin sedekah, memperbanyakkan sedekah, tingkatkan sedekah. Dan yang masa yang lain juga, kita juga kena mengamalkan ayat-ayat Quran, suci ayat Quran. Surah Fatihah Allah sebut penawar, ibu penawar. Ada kita amal, istiqamah. Itulah penting. Jadi kita kena istiqamah. Jangan lupa tag kawan-kawan, share kawan-kawan supaya ramai lagi orang nampak dengar ni sesi ni. Sangat penting ni tuan-tuan, bukan selalu nak berkongsi. Dan yang masa yang sama juga amalkan doa-doa syifa, doa-doa yang telah anjurkan. Doa-doa yang telah dianjurkan, doa-doa yang ada khusus dalam Quran. Dalam Quran sebut ayat-ayat. Ada banyak kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil alamin. Jadi kita kena amalkan ayat-ayat Quran, doa-doa masnud, doa-doa yang mathhur, kita kena amalkan. Dan masa yang sama juga kita doa lah, doa khusus, apa saja doa saja. Doa satu dengan menggunakan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa syifa, doa selawat. Doa syifa yang Nabi ajar kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Dan seterusnya. Jadi banyak lagi doa-doa yang kita boleh belajar. Kita kena sungguh-sungguh amal.
dalam kehidupan kita, insya-Allah dengan ini akan memberi sangat banyak kemanfaatan dalam kehidupan kita. Yakin dengan power of doa. Perlu ada yakin. Tak ada yakin mana boleh. Untuk yakin kena ada iman. Untuk iman kena belajar iman. Jadi yang seterusnya adalah amalan Nabi. Amalan Nabi, perbuatan Nabi, makanan Nabi. Makanan Nabi. Nabi apa yang makan semua ni syifa. Apa tu sauda, zaitun, madu. Okey, boleh. Sambung. Bawah dah okey. Zaitun, delima. Nabi makan roti dengan barley. Barley yang dibuat roti barley dibuat daripada barley. Roti dibuat daripada barley, tepung barley. Jadi kita makanlah. Tunjuk. Ada tempat banyak, ada tempat sikit kan. Tengok ni. Ni ada sikit. Ni bukan banyak. Ketulan jelly ni yang keluar. Allah Akbar. Lupa. Yang buat ni adalah anak sendiri yang buat. Jadi ini kita buat di rumah sendiri. Buat sendiri. Anak Abang Hajar yang buat. Jadi kita bukan buat di luar. Kalau buat di luar, kita ikutlah peraturan SOP. Dan kita, anak, bapa yang kita buat, family kita buat. Suami buat untuk isteri, isteri buat untuk suami, anak buat untuk bapa, bapa buat untuk anak. Jadi kita boleh belajar, kita boleh buat. Buat sendiri saja. Yang penting kena ada ilmu. Kita kena tahu cara dia. Kepentingan bekam, kelebihan bekam, cara bekam, syarat bekam. Kita kena tahu. Bukan main randuk saja, main bekam. Tak boleh. Kena tahu cara dia. Kalau kita ada masalah kronik, kita boleh buat. Cari orang yang betul-betul arif dalam bidang bekam. Tak boleh sebarangan. Tak boleh sebarangan bekam. Bekam ni bukan untuk cari makan. Bekam ini adalah untuk memberi kesihatan, khidmat. Bekam ni adalah, orang yang bekam adalah khidmat. Nabi SAW sendiri pernah berbekam. Berbekam, membekam. Untuk diri sendiri, untuk sahabat-sahabat, untuk keluarga. Dan sahabat-sahabat pun serius mereka buat. Bukan main-main. Bukan saja-saja. Bukan olok-olok. Bukan sekejap buat, sekejap tak buat. Istiqamah kita buat. Yakin. Yakin kita buat. Dengan yakin. Berterusan. Buat lagi. Buat lagi. Buat lagi. InsyaAllah Allah yang keluar. Yang keluarkan penyakit Allah. Ada yang belum pernah bekam keluar darah, jadi kita boleh cuba-cuba dulu. Cuba-cuba bekam angin dulu. Kalau tak berani. Bagi yang berani, buatlah bekam. Terbaik. Alternatif yang terbaik di dunia. Rawatan yang terbaik di dunia. Berbekam. Terbaik. Ini pengalaman sendirilah. Sebab dia akan keluarkan toksin, segala kimia yang ada dalam dunia ni, yang masuk dalam tubuh badan kita ni. Cuba nampak ni. Jelly, berketul-ketul macam ni kalau ada dalam badan, macam mana? Sihat? Tak sihat lah. Tengok darah macam beku. Sebab kita tak boleh elak makanan kita. Kita kedai ke, di mana ke, kita beli ke, ayam, ikan, sayur, semua ni ada bahan kimia. Tak dapat elak. Air yang kita minum pun tapisan daripada klorin. Makanan ayam hormon. Dimasukkan hormon dalam dedak dalam makanan. Ikan diletakkan ubat mayat, formalin. Saya seorang disembur dengan racun. Tak elak, nak elak macam mana? Tak payah makan. 2 orang yang lebih sihat, tak sakit. Satu dia tak makan, boleh. Satu lagi dia tak ada usus.
Ini dua golongan ini saja yang boleh sihat. Selain daripada itu, yang makan ni, yang kaki makan. Kita makan. Dan jangan lupa kita bekam. Bekam ni detox darah kita. Keluarkan bahan-bahan yang tak baik dalam teratur badan kita. Nampak? Sikit je bukan keluar banyak, nampak? Sikit je keluar. Sikit tu, yang tu pun dah dahsyat dah tuan-tuan. Bukan banyak. Sikit tu pun dah dahsyat dah. Bukan kata banyak tu bagus dan sikit tu tak bagus. Tak. Sikit tu yang keluar. Walaupun kita force dia, kita tengok. Logically kita tengok. Kita force letak cup. Kita fresh pakai vacuum. Pam. Lepas tu cucuk lagi. Kita keluar darah. Tak keluar. Keluar sikit je. Tak logik ke? Sepatutnya kena penuh lah cup tu kan. Tak. Nanti kita tengok. Kesan dia akan berlaku bila 24 jam selepas tu. Selepas 24 jam baru dia akan berlalu. Sebab darah dah satu pusingan, dah berlalu, baru kita akan nampak kesan dia. Kita takut gula dalam darah. Tengok ni. Sikit yang keluar. Bukan banyak. Yang penting yang kita buat dengan cara yang betul. Sikit ke banyak bukan masalah dia. Kita buat kaedah dia. Kaifiat dia, cara dia, petua dia. Kita buat apa yang diperintah oleh Allah, apa yang ditunjuk cara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat je. Yakin dengan sunnah. InsyaAllah kita akan dapat kejayaan. Jadi yang perlu kita kena ada guidance, guidance yang betul, cara orang yang betul. Jangan buat sebarangan bekam. Banyaklah di antaranya sebut. Dia ada hari-hari bekam. Hari-hari bekam, iaitu tak digalakkan. Hari-hari yang tak digalakkan bekam. Hari Rabu tak digalakkan bekam. Hari Sabtu tak digalakkan bekam, kecuali tarikh yang kita jumpa hari ni. Macam hari Sabtu kan. Tetapi dia jatuh pada tanggal 19 Muharram. Ini tarikh-tarikh yang disebutkan dalam hadis sahih. 17, 19, 21 bulan Islam, kalender Islam. Kalender Islam. Jadi tarikh-tarikh ini walaupun apa hari pun tidak mengapa. Tapi kalau yang ada kronik, yang ada masalah, tak masalah. Terbaik Isnin ataupun Khamis. Kalau hari lah, kalau ikut hari, Isnin, Khamis. Kalau kita tengok bulan 17, 19, 21. Bagi orang yang masalah, tak ada cara lain, insya-Allah boleh. Saya pernah bekam orang yang pernah kena stroke. Selepas tu, masya-Allah. Ini sedikit laporanlah testimoni kan. Sebelum ni. Selepas dia buat, dia punya energi dia booster. Booster energi dia. Dia kata dia pernah solat sebelum dia kena stroke, dan sebelum tu pun dia solat tarawih pun dengan rasa mengantuk-ngantuk. Sambil tidurlah kan. Tetapi lepas dah bekam, lepas kena stroke dia bekam, saya ambil darah dia begitu banyak yang keluar dari badan dia dengan izin Allah, dan dia dapat sihat pun dengan izin Allah, dengan berkat bekam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk di Putrajaya, alhamdulillah. Dia kata tak apa. Bila dia datang di sini pernah jumpa saya, orang dah dia beritahu Abang Hajar ni boleh bekam. Jadi dah saya bekam dia. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi dengan itu dia kata nak balik, tak apa, cari orang di sana. Ada ramai lagi yang buat. Jadi kita sebenarnya kita bantu. Kita bantu. Ramai orang yang mempunyai masalah kesakitan ini, ada duit yang banyak pun tak guna. Sakit, simpan dalam badan, buat apa? Keluarkan sakit. Jadi kita kena keluarkan penyakit melalui berbekam. Melalui bekam, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Banyak manfaat dia. Sihat, walafiat.
Okey, kita tengok. Seteruskannya, jadi bekam ni banyaklah tarik-tarik dia, poin-poin dia. Yang tak boleh bekam di leher kita di sini. Di leher ni. Tempat banyak orang saraf ni. Di sini tak boleh bekam. Di tempat sakit, directly tempat sakit tu tak boleh. Di pusat tak boleh. Selain daripada tu, tempat-tempat yang lain InsyaAllah boleh. Kena ada panduan lah. Tak boleh jangan sembarangan orang buat bekam. Jangan sembarangan orang buat bekam. Jangan sembarangan kita buat bekam. Kena tahu poin dia betul. Dan penuh dengan confident. Penuh dengan jazbah. Orang yang bekam dengan orang berbekam ni sama-sama berhajat. Kita bekam orang, kita nak orang yang bekam tu dia keluar darah yang banyak, dia keluar penyakit yang banyak, dia berhajat, insya-Allah. Dan macam juga orang yang nak bekam ni, orang yang dibekam tu pun dia pun rasa aku nak keluar lah, akan keluar darah banyak, aku nak keluar rasa penyakit banyak. Bila ada saling antara keinginan dua-dua orang ni, barulah dia akan keluar. Dia rasa seronok. Keluarnya banyak darah, dia rasa seronok. Bekam ni seronok, kena seronok. Enjoy. Nampak tak tuan-tuan? Enjoy tak saya? Enjoy. Dengan high energy. High energy. Sebab kita berdepan macam ni kerana apa? Kita nak tunjukkan kepada masyarakat pentingnya berbekam. Dalam keadaan yang macam ni, carilah adalah waktu yang betul, sesuai, ikut semua guidance. Kita tak lawan dengan doktor moden, kita tak lawan. Dan masa yang sama kita ambil kesempatan ini. Kita gunalah alternatif ini. Kita guna sebaik mungkin, insya-Allah kita akan dapat kejayaan. Jadi sedikit sebanyak berkaitan dengan bekam. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi Abang Hajar di sini, komen ataupun tinggalkan nombor telefon untuk apa-apa pertanyaan. InsyaAllah kita akan berterusan, kita akan share, insyaAllah. Jazakallah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi sesi yang akan datang.